Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jom belajar matematik bersama Cikgu Saiful Channel. Perkongsian kali ini untuk matematik KSSM tingkatan 1 bab 2 faktor dan gandaan. Bahagian pertama ni kita nak tengok standard kandungan yang pertama 2.1 faktor perdana dan faktor sepunya terbesar atau kita panggil FSTB lah. Standard pembelajaran untuk kali ini kita tengok dua yang pertama, iaitu yang pertama menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat. Menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor. Dan yang kedua, menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi satu nombor bulat dan seterusnya mengungkapkan nombor tersebut dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey. Kita tengok standard pembelajaran yang pertama. Menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor. Jadi untuk ni kita mulakan dengan cikgu tunjukkan contoh lah. Okay? Contoh soalannya, macam mana kita nak senaraikan semua faktor bagi 30. Jadi sebenarnya kita perlu tahu apa itu faktor lah. Okay? Faktor. Jadi faktor adalah definisi bagi faktor adalah satu nombor, faktor bagi satu nombor bulat adalah nombor yang boleh membagi nombor itu dengan tepat. Maksudnya kalau kat sini macam 30 boleh dibahagi 10 dengan tepat lah, sebab tak ada baki kan. Jadi 10 tu adalah faktor bagi 30 lah. Sekali lagi contoh. Okey, sama begitu juga kalau 30 bahagi 1, kita akan dapat satu nombor bulat kan. Maksudnya 1 pun boleh membahagi lengkap 30. Jadi 1 juga adalah faktor bagi 30. Jadi adakah dua ni sahaja faktor bagi 30? Tak kan? Sebab kamu tengok ada banyak nombor lagi yang boleh membahagi lengkap 30. Contohnya ini, tengok. 2, 3, 5, 6, 15 dan begitu juga 30. Okey. Jadi semua yang saya bulat ni, kecuali 30 ni, adalah faktor bagi 30. Dan biasanya kita untuk jawab soalan yang diberi itu, kita tulis satu ayat lagi. Faktor bagi 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30 lah. Terlindung muka saya ni. Sebenarnya kita ada satu cara alternatif untuk mencari faktor bagi 30, iaitu dengan menulis nombor 30 tu sebagai hasil darab dua nombor. Okay, saya guna merah pula. Okey, ya. Okey, 30 kita boleh tulis sebagai 1 darab 30. Selain daripada tu, 2 darab 15 pun 30. 3 darab 10 pun 30. Dan 5 darab 6 pun 30. Jadi kalau kamu susun balik, tengok macam ni. Susun ke bawah, naik ke atas ni, kamu pun akan dapat yang macam ni juga lah. Tengok. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Okey, tengok ada soalan lagi. Buat satu soalan lah. Okey, masih standard pembelajaran pertama kan. Soalannya macam mana kita nak, soalannya senaraikan semua faktor bagi 24 sekarang nombor 24. Jadi kamu boleh guna pembahagian ataupun kaedah alternatif, yang mana lebih senang lah kamu rasa. Okey, cuba dulu ataupun pause dulu video ni, boleh cuba dulu dan lepas tu boleh tengok. Okey, saya guna
kaedah alternatif lah. Tulis 24 sama dengan 1 darab 24, 2 darab 12, 3 darab 8, dan 4 darab 6. Dan seterusnya, saya boleh buat kesimpulan. Faktor bagi 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Maksudnya kita tulis mengikut urutan lah. Okey, betul tak jawapan kamu? Tahniah kalau betul. Okey, kalau salah cuba lagi. Dan cuba lagi soalan untuk lebih mahir untuk menjawab soalan-soalan sebegini lah. Okey, seterusnya kita pergi ke standard pembelajaran yang kedua, iaitu menentu dan menyenaraikan faktor perdana. Okey, kat sini kita cakap tentang faktor perdana bagi satu nombor bulat, dan ada dua benda kat ini kita nak tengok. Satu lagi kita nak ungkapkan nombor tersebut sebagai bantur pemfaktoran perdana lah. Okey, jadi nombor perdana ingat lagi? Nombor perdana ini macam ulang kaji ya. Okey, nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagi oleh diri dia dan satu lah. Contoh 2. Okey, nombor perdana 2, 3, okey, 5, 7, 9. 9 bukan kan, sebab 9 boleh dibahagi 3. 9 bukan, boleh 11, 13, dan ada banyak lagi lah. Okey, 17 lah, 15 pun bukan. Kalau kamu tengok elok, 2 nombor genap kan, 1 yang nombor genap, yang lain semua nombor ganjil. Tapi bukan semua nombor ganjil sebab 9 bukan. Okey, jadi kena ingat balik apa itu nombor perdana lah. Okey, jadi untuk menentukan faktor perdana ni kita ada beberapa cara lah, ataupun beberapa kaedah lah. Kita tengok kaedah yang pertama. Kita ni soalan dia lah, macam mana kita nak senaraikan faktor perdana bagi 30 lah. Okey, jadi cara pertama kita guna kaedah, kita senaraikan semua faktor perdana, semua faktor bagi 30. Kemudian kita pilih daripada faktor-faktor tu yang mana nombor perdana. Okey, tengok contoh dia jadilah. Jadi kita senaraikan dulu faktor bagi 30 lah. Tengok. Maksudnya kalau guna kaedah yang pertama ni, kita kena senaraikan semua faktor bagi 30 dulu. Tengok, tadi kita dah cuba kan, 1, 2, okey, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Ini semua adalah faktor bagi 30 lah. Dan sekarang kalau kita nak cari faktor perdana, kita tengok daripada nombor tu yang mana nombor perdana. Okey, 2. Warna biru lah, nanti kacau gambar pula. Okey, 2, 3, 5. Yang lain-lain bukan nombor perdana kan. Jadi jawapan kita, faktor perdana bagi 30, 2, 3 dan 5. Itu sajalah. Tapi kamu kena senaraikan dulu semua faktor. Daripada situ kamu kena pilih nombor faktor, ataupun dari faktor-faktor yang kita senaraikan tu, semua faktor bagi 30 tu kita pilih yang mana nombor-nombor perdana. Jadi nombor perdana tu adalah faktor perdana bagi 30. Agak susah sedikit lah. Okey, tapi boleh lah. Seterusnya kita cuba kaedah kedua dengan menggunakan ini kita panggil kaedah pembahagian berulang. Masih soalan yang sama. Okey, kaedah pembahagian berulang ataupun cara kedua ni, kamu kena tulis satu macam ini bentuk dia lah. Jadi kita tulis, kita nak cari faktor perdana bagi 30, kita tulis nombor 30 kat sini. Okey. Seterusnya apa yang kita buat adalah kita bahagi dengan nama pun pembahagian berulang kan, pembahagian berulang. Pembahagian tulisan juga teruk nanti. Bahagian berulang. Maksudnya bahagi berulang kali ya, okey.
Jadi kita bahagi dengan mula dengan, tengok, sebab kita nak cari faktor perdana, jadi kita bahagi dengan nombor perdana yang paling kecil lah, yang boleh bahagi. Kalau 30 ni nombor genap, mestilah boleh bahagi dengan 2 kan. 2 darab 15, ataupun kalau kamu fikir dari sini, 30 bahagi 2, dapat 15. Ataupun ada setengah orang dia guna sifir lah, okay? 2 darab 15, 30 lah. Okay? Seterusnya, dah 15, tentulah 2 tak boleh membahagi 15 dengan lengkap kan, sebab dia nombor ganjil. Jadi kita tengok nombor perdana yang kedua. 3 lah kan. Boleh lah, 3 darab 5, 15. Dan 3 pun tentu tak boleh lah. Okay, sebab 5 ni sendiri adalah nombor perdana, jadi kita bahagi dengan 5. Okay. Jadi kamu tengok nombor yang di sebelah kiri ni. Sebelah kiri ni 2, 3, 5. Ini adalah faktor-faktor perdana bagi 30 lah. Ni jadi jawapannya, faktor perdana bagi 30, 2, 3 dan 5 lah. Sama macam yang kita guna kaedah yang pertama tadi kan. Okey, yang mana lebih senang? Kadang-kadang yang bawah senang, kadang-kadang yang atas senang lah, okey. Kamu kena faham kedua-dua untuk mudahkan kamu memilih yang mana sesuai dengan diri kamu lah. Okey, kita tengok contoh lagi. Ini kita nak tengok yang seterusnya ni. Seterusnya nak gunakan, kita nak ungkapkan nombor ni. Maksudnya dekat sini 42 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Pemfaktoran perdana ni dalam kata lain kita nak tulis dia sebagai hasil darab nombor-nombor perdana lah. Sebab 42 bukan nombor perdana kan. Sebab kita tahu bukan nombor perdana. Jadi kita tulis sebagai hasil darab nombor-nombor perdana lah. Jadi kat sini pun kita lebih senang kalau kita guna. Ada 2 cara juga tak ada saya. Okay, kita guna cara yang pertama iaitu kaedah. Macam tadilah, pembahagian berulang. Okay, pembahagian berulang. Okay, jadi bahagi dengan apa? Tadi dah cuba bahagi dengan 2 lah. Okay, 2 darab 21 ataupun 42 bahagi 2 dapat 21 lah. Dan sekarang dah nombor ganjil, tentu 2 tak boleh, 3 pula. 3 darab 7 lah. Okay, kamu dah tahu 7 nombor perdana, jadi mesti bagi 7 lah. Okay, 7 darab 1, 7 dah habis. Bawah 1 dah habis. Jadi maksudnya kat sini kita boleh tulis 42 ni, cuba kamu tengok, sama dengan hasil darab yang tepi ni. Ini yang belah sini. Okay, 2, mana ada yang boleh? 2 darab 3 dan darab dengan 7. Tengok jawapan betul tak? Betul lah tu, 42 sama dengan 2 darab 3 darab 7. Cuba tengok lah, okay. 6 kali 7, 42 ataupun 7 kali 3, 21 kali 2, 43. Okey, kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua kita guna kaedah, dia panggil kaedah pokok faktor lah. Okey. Jadi biasanya kita tulis, tu dah naik jawapan sekali. Sekejap saya ambil pen merah. Okey, 42 ni kita boleh tulis sebagai hasil darab 2 darab 21. Okey, 2 darab 21. 2 darab 1 42 kan. Jadi 2 ni dah nombor perdana, turun je. 21 ni bukan nombor perdana lagi. Jadi kita pecah lagi. 3 darab 7 lah kat sini kan. Dia. Jadi 2, 3, 7. Ini nombor perdana. Jadi semua dah nombor perdana, kita tak payah turun lagi lah. Kalau bukan, masih ada yang bukan nombor perdana, maksudnya kamu kena turun lagi, pokok tu lagi besar lah maksudnya. Dan sekarang jawapan dia pun sama juga, 42 ni sama dengan 2 darab 3 darab 7. Tengok, betul samaan tadi lah. Okay. 2 darab 3 darab 7. Okay. Cuba lagi lah untuk lebih faham lah. Tapi sebenarnya macam saya cakap tadi ya, 42 ni kita nak tukar dia sebagai hasil darab nombor-nombor perdana. Tengok 2, 3, 7 ni nombor perdana.
Jadi sekian saja untuk kali ini, perkongsian kali ini untuk bab 2 faktor dan gandaan. Kepada yang kali pertama ke channel saya, tunjukkan sokongan dengan menekan butang subscribe dan loceng untuk info-info video terkini daripada saya. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum.